Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup Sarjan Hassan daripada subjek pengajian Malaysia 2 hari ini hendak membentangkan tugasan kami tentang bagaimana filem Sarjan Hassan mampu memupuk semangat patriotisme pada diri generasi muda. Ini adalah ahli kumpulan kami. Barisan pelakon. Pengenalan. Sarjan Hassan adalah filem klasik Melayu arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Filem ini menetapkan latar belakang kampung Melayu semasa era penjajahan British di tanah Melayu dan mengisahkan tentang persekitaran kehidupan Sarjan Hassan yang dimainkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sendiri. Filem ini mengisahkan tentang Sarjan Hassan, seorang yang dihormati dan disayangi oleh orang kampungnya yang juga berkhidmat sebagai anggota tentera ketika tanah Melayu terlibat dalam kancah Perang Dunia Kedua. Sebagai seorang komander pelatun, Sarjan Hassan telah memainkan peranan dengan sangat baik dalam mempertahankan tanah Melayu ketika pencerobohan tentera Jepun. Peristiwa pencerobohan tentera Jepun ini menjadi sebab kepada British menyerahkan tanah Melayu kepada penjajah Jepun. Pelbagai onak duri serta dugaan yang terpaksa dilalui oleh Sarjan Hassan ketika berusaha mempertahankan tanah Melayu daripada pencerobohan Jepun, antaranya meninggalkan keluarga, kekasih, sahabat andai, dan dugaan serta ujian yang paling getih buat Sarjan Hassan adalah bila mana beliau terpaksa menentang saudaranya sendiri kerana menjadi tali barut kepada pihak Jepun. Walau bagaimanapun, atas dasar cinta setia kepada negara serta bangsanya, Sarjan Hassan tetap menghadapinya dengan rela hati serta berani asalkan bangsanya mampu hidup aman, damai dan sejahtera. Dan kematian dan keberaniannya itulah yang menjadi pemakin kepada semangat patriotik dalam kalangan generasi muda kini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz. Saya akan bentangkan tentang ringkasan plot. Ringkasan plot dia ada dua bahagian. Yang pertama, bahagian babak di kampung. Mengisahkan Hassan berumur 10 tahun berasal dari Yasin, Melaka, yang menjadi anak yatim piatu setelah ayahnya meninggal dunia. Ibunya pula meninggal dunia sewaktu dia masih kecil. Majikan arwah ayahnya, Pak Lebay, yang kasihan akan nasib Hassan, telah menjadikan Hassan sebagai anak angkatnya. Bagaimanapun, anak kepada ayah angkat Hassan, Aziz, berasa cemburu akan Hassan dan membencinya. Apabila mereka sudah dewasa, Aziz buang dan rakan-rakan yang lain sentiasa membuli dan mengganggu Hassan. Salmah pula telah jatuh cinta dengan Hassan. Tindakan Salmah ini mendatangkan kemarahan kepada Aziz. Apabila Perang Dunia Kedua semakin dekat, rejim askar Melayu mula mengambil rekrut di Port Dickson, Negeri Sembilan. Aziz menyertai, tetapi Hassan yang juga ingin menyertainya dihalang berbuat demikian oleh ayah angkatnya yang menyuruhnya supaya menjaga sawah dan ladang. Orang-orang kampung mula memanggil Hassan sebagai pengecut dan ini menyebabkan Hassan membuat keputusan untuk lari daripada rumah supaya dia dapat menyertai askar Melayu. Hassan membuktikan dia mampu menjadi seorang askar yang bagus dan tidak lama kemudian dinaikkan pangkat menjadi korporal dan seterusnya ke pangkat sarjan. Yang kedua, babak penjajahan askar Jepun. Apabila askar Jepun menyerang Singapura dan Kota Baru, Kelantan, Sarjan Hassan bersama-sama dengan pelantunnya berjaya mengawal laluan darat bagi mengekang kemarahan askar Jepun ke seluruh tanah Melayu. Hassan juga turut menyelamatkan Aziz yang tercedera dan mereka dijadikan tawanan perang kerana kesilapan taktikal yang dirancang oleh Aziz tanpa dipersetujui oleh Hassan yang bertindak sebagai ketua pelantunnya. Keadaan menjadi huru-hara sehingga menyebabkan Hassan juga mengalami kecederaan akibat dibukul oleh askar Jepun. Maka bermulalah episod Jepun menjajah keseluruhan tanah Melayu pada 15 Februari 1942. Hassan bersama pelantunnya telah ditahan. Hassan mula merancang untuk melarikan diri sebagai tahanan perang, tetapi beliau telah mengalami kecederaan akibat terkena tembakan. Keadaan dirinya semakin lemah. Di samping itu, beliau kesorangan di dalam hutan sebelum pingsan di tengah hutan. Mujurlah dia telah diselamatkan oleh kompani askar Inggeris dari Singapura. Kali ini Hassan mendapat kawan baru, lakonan HM Rohaizat dan tukang masak. Setelah pulih dari kecederaan, Hassan meminta bantuan dari pelatun Singapura untuk menyelamatkan rakan-rakan yang ditahan tempoh hari. Tetapi kebanyakan rakan pelatunnya disahkan telah meninggal dunia, termasuk Sarjan pun dan Aziz.
Hasan dan pelatuan baharunya berjaya memusnahkan satu pusat perhubungan askar Jepun di Tanah Melayu. Kali ini, Hasan sudah tiba di kampung halamannya. Dia menggunakan Ahlang sebagai orang tengah untuk menghapuskan saki baki askar Jepun dan Kempetai di Jasin. Dalam masa yang sama, Buang pula mengkhianati bangsanya sendiri dengan menjadi polis rahsia Jepun atau Kempetai. Dia dilantik oleh ketua Kempetai. Buang menggunakan kedudukannya untuk menangkap penduduk kampung yang menyimpan radio Amato dan menjadi tali baru askar Inggeris. Selain itu, dia juga memaksa Salmah mengawininya selepas ayahnya ditangkap kerana memiliki radio Amato. Dengan bantuan dari Ahlang, surat dari Salmah diterima oleh Hasan. Hasan bersama pelatuannya berjaya memusnahkan lori tahanan Kempetai dan menyelamatkan ayah Salmah. Di atas arahan ketuanya, Buang memberkas Salmah. Pak Lebar dan Minah untuk dijadikan tawanan ekor yang suspek utamanya masih bebas. Di malam harinya, satu berita diterima mengatakan peperangan sudah berakhir di mana Jepun disahkan telah menyerah kalah pada Perang Dunia Kedua. Tanpa membuang masa, keesokan harinya Hasan dan pelatuannya menyerang dan menawan kubu pertahanan Kempetai di Jasin. Walaupun keadaan sudah menjadi aman semula, tapi Buang berjaya melarikan diri. Mujurlah Hasan berjaya bersemuka dengan Buang sebelum membunuhnya. Seterusnya, analisis karakter. Sarjan Hasan, seorang anak yatim piatu yang dibesarkan oleh ayah angkatnya sewaktu berusia 10 tahun. Tegas dan berpendirian, kita dapat lihat bila mana beliau tetap dengan keputusannya ingin menyertai tentera walaupun dihalang oleh bapa angkatnya. Memiliki daya kepimpinan. Hal ini kerana beliau dapat mendapat kepercayaan atasannya untuk menjadi ketua pelatun dan dinaikkan pangkat kepada sarjan. Berani, kita dapat lihat di mana beliau dengan berani menentang kekanda angkatnya Buang serta membunuhnya kerana mengkhianati bangsa. Buang, abang angkat Hasan, sering membuli serta memencilkan Hasan sejak kecil. Hal ini kerana beliau tidak rela Hasan menjadi adik angkatnya. Tidak mampu mengenepikan kepentingan peribadi demi kepentingan negara dan bangsa. Hal ini kita dapat lihat dari awal di mana beliau menyertai tentera hanya untuk menunjuk kepada Hasan. Malah tindakannya menjadi tali barut Jepun juga adalah bermotifkan kebenciannya kepada Hasan. Salmah, naruh hati kepada Hasan sejak kecil. Membenci Buang kerana melayan Hasan dengan sangat teruk. Malah kebenciannya itu bertambah apabila Buang didapati mengkhianati bangsa dengan cara menjual rahsia kepada pegawai Kempetai. Saya Nurfari Syarah binti Azhar. Hari ini saya nak membentangkan tentang tema dan mesej dari filem Sarjan Hasan. Filem Sarjan Hasan menggunakan elemen aksi dan patriotik sebagai tema bagi filemnya. Hal ini kita dapat lihat di mana ia menggunakan efek peperangan seperti tembakan senjata-senjata berat serta letupan bom. Dan kebanyakannya dialognya berunsurkan kepentingan mempertahankan negara ketika darurat. Oleh itu, setelah menonton filem ini, kita dapat menghayati mesej dan patriotisme yang disampaikan dari segi yang pertama, kejujuran dan keikhlasan. Kita hendaklah jujur dan ikhlas dalam memberikan komitmen demi kedaulatan negara. Kita dapat lihat di mana ketika Hajiz ingin menyertai tentera bukanlah kerana sedar akan kepentingan mempertahankan negara, akan tetapi tindakannya itu adalah hanya untuk menunjukkan kepada Hasan dan orang kampungnya bahawa beliau adalah seorang yang berani. Akan tetapi, akhirnya beliau melarikan diri dari tugasan dan Hasan yang kekal di dalam tentera. Seterusnya, yang kedua, mengetepikan kepentingan pribadi. Kita haruslah mampu mengetepikan kepentingan pribadi demi kepentingan dan kedaulatan negara. Contohnya, Hasan yang terpaksa ingkar arahan bapa angkatnya serta meninggalkan sahabat dan juga kekasihnya demi menjalankan tugasan untuk mempertahankan negara. Yang ketiga adalah ketegasan.
kita hendaklah tegas dengan pendirian kita dalam mempertahankan negara. Hal ini kita dapat lihat ketika Hasan tetap menghukum sahabatnya iaitu buang dengan hukuman yang setimpal bagi pengkhianatan bangsa. Dan hukuman itu tidak diringankan hanya kerana beliau adalah sahabatnya. Saya Wafika akan membentangkan tentang sinematografi dan visual. Dari segi sinematografi, filem ini menggambarkan kehidupan masyarakat Melayu di kawasan perkampungan ketika zaman penjajahan British. Suasana kampung dan pekan kecil menjadi trademark kepada filem ini. Ianya cukup menggambarkan suasana kehidupan masyarakat di tanah Melayu ketika itu. Latar masyarakat juga yang menunjukkan kaum Melayu yang bercucuk tanam di kampung serta kaum Cina yang berniaga kecil-kecilan di pekan juga berjaya ditonjolkan di dalam filem ini. Dan ia langsung tidak menyerupai masyarakat dari negara lain pada ketika itu. Dari segi visual, filem ini menggunakan kamera yang tiada warna seperti warna hitam dan putih. Walaupun begitu, saya suka kerana babak aksinya tidak menggunakan kamera trik seperti kamera yang bergegar ketika aksi pertempuran sedang berlangsung. Secara peribadi, saya tidak sukakan kaedah kamera seperti itu kerana ianya membuatkan babak aksi pertempuran di dalam sesebuah filem itu jadi tidak realistik. Malah saya suka menambah komen tentang penggunaan efek bunyi seperti bunyi letupan dan pukulan yang dilihat terlalu simplistik jika hendak dibandingkan dengan efek bunyi yang ada pada filem pada hari ini. Walau bagaimanapun, kita harus mempertimbangkan bahawa segala sinematografi, visual serta efek bunyi yang digunakan di dalam filem ini adalah mengikut kesesuaian zaman filem ini dikeluarkan, yang mana pada waktu itu teknologi untuk menghasilkan sesebuah filem ini tidak secanggih hari ini. Ingin saya tegaskan, walaupun filem ini memiliki kekurangan dari segi visual dan efek jika hendak dibandingkan dengan filem hari ini, ianya masih lagi berbaloi untuk ditonton oleh generasi muda kerana ianya memberikan mesej yang baik tentang semangat mempertahankan negara. Malah mesej dan pengajaran itu berbaloi untuk sepanjang zaman. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada persembahan lakonan. Kesemua barisan pelakon telah pun berjaya memainkan peranan masing-masing bagi menjayakan filem ini. Kita dapat lihat di sebalik pembawakan watak Hasan yang dimainkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang komited dengan tugasnya sebagai anggota tentera dan tugasnya sebagai ketua pelaton. Air muka dan bahasa tubuh badan yang dimainkan oleh P. Ramlee cukup menunjukkan ciri-ciri seorang tentera dan seorang pemimpin yang berkaliber. Watak Minah, iaitu orang gaji kepada bapa angkat Hasan, juga dimainkan dengan baik oleh Allahyarhamah Seniwati Aini Jasmine, seorang yang turut sama membesarkan Hasan dan dianggap Hasan itu seperti anaknya sendiri, sehingga tahu isi hati Hasan yang tetap ingin menyertai tentera. Dari segi nada suara dan mimik muka Allahyarhamah menunjukkan sikap keibuan yang mendalam. Watak Buang sebagai abang angkat Hasan, pembulinya serta pengkhianat kepada bangsa dan negara juga berjaya dimainkan dengan sangat baik. Sebagai contoh, nada suaranya yang sinis serta mimik mukanya yang penuh dengan kebencian serta kedengkian yang mendalam terhadap Hasan berjaya ditonjolkan dengan baik, sehinggakan kita sendiri berasa marah serta geram dengan sikapnya. Secara keseluruhannya, barisan pelakon baik tambahan, pelakon utama maupun pelakon sokongan telah berjaya memainkan peranan mereka dengan amat baik. Antara faktor yang menyumbang kepada kejayaan ini adalah sikap Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sendiri yang tidak memilih sembarangan pelakon untuk membintangi filemnya. Saya Nur Ain Nadira. Saya akan membentangkan konteks sejarah dan kebudayaan. Filem ini menggambarkan latar belakang masyarakat di tanah Melayu ketika zaman penjajahan British.
Antara unsur pemerintahan British yang ditunjukkan dalam filem ini adalah unsur pecah perintah yang diamalkan oleh British ketika itu. Kita dapat lihat di mana bapa orang Melayu tinggal di kampung, orang Cina di bandar, manakala orang India pula di ladang. Juga tidak dilupakan unsur-unsur ketika pemerintahan Jepun, antaranya sikap Jepun yang pro-Melayu dan anti-Cina, dan juga undang-undang ganjil dan jangkal Jepun yang mengharamkan rakyat di bawah jajahannya menyimpan radio. Malah disebabkan kesalahan menyimpan radio itu sahaja boleh menyebabkan seseorang itu dipancung kepala. Saya dari Bulan Saja Hasan akan membentangkan beberapa bahagian. Antaranya bahagiannya adalah impak dan legasi. Jadi berdasarkan analisa yang kami lakukan, filem ini memberikan impak yang besar kepada penerbitan filem patriotik tanah air. Ini kerana selepas filem ini diterbitkan, terdapat banyak filem patriotik yang muncul sezaman dengan filem ini. Antara contohnya, filem Bukit Kepong. Juga berdasarkan maklumat yang kami perolehi, terdapat 3 orang pemenang anugerah Pesta Filem Asia yang beradu tenaga untuk filem ini, iaitu P. Ramlee, Lamberto Avellana dan jurukamera A. Bakar Ali. Seterusnya, refleksi peribadi. Dari segi penilaian yang lebih mendalam, sebenarnya filem ini berjaya membawa mesej patriotisme dengan baik. Namun, agak mengecewakan kerana generasi muda hampir tidak mengetahui tentang filem ini. Sedikit sebanyak, kami menikmati babak pertempuran bersenjata serta taktikal ketenteraan yang ditunjukkan dalam filem ini. Selain itu, kami juga menghayati watak Hasan yang komited dan setia kepada negara, serta watak jahat Buang yang khianat sehingga kami membencinya. Seterusnya, kesimpulan. Kesimpulan yang boleh dilakukan di dalam laporan ini ialah filem ini masih lagi berbaloi ditonton oleh generasi muda sepanjang zaman kerana ianya menggambarkan suasana masyarakat Malaysia pada zaman penjajahan British dengan tepat dan juga kejayaan pembawakan barisan pelakonnya. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.